Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fauzan bin Zainal Arifin. Nombor metrik di 2019 209 1852. Hari ini kami akan membentangkan unit 4, iaitu Falsafah Pendidikan, Kebangsaan dan Huraian. Ringkasan ini mengandungi beberapa kandungan, iaitu dia terdapat 3 kandungan, iaitu bentuk pendidikan, yang kedua ialah proses pendidikan, yang ketiga ialah matlamat pendidikan. Hai, nama saya Agila. Nombor ID D2019-209-1851. Hari ini kita akan bincangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Penyataan pendidikan kebangsaan dipecahkan kepada 3 aspek, iaitu proses pendidikan, matlamat pendidikan dan bentuk pendidikan. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, pendidikan di Malaysia ialah satu usaha ke arah lebih memperkembangkan lagi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, insan seimbang dan harmonis, tanggungjawab sumbangan kepada masyarakat, emosi, jasmani. Model konseptual falsafah pendidikan kebangsaan dipecahkan kepada 7 subjek, iaitu intelek, rohani, ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, insan seimbang dan harmonis, tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat, jasmani dan emosi. Dari segi intelek, potensi intelek merupakan keupayaan mental, iaitu yang berkaitan dengan akal, daya fikir yang dimiliki oleh seseorang. Intelek merupakan unsur penting dalam perkembangan sesuatu bidang ilmu pada diri manusia. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan seseorang itu memperoleh perkara yang berikut, iaitu berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif, memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain, mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu, mempunyai kemahiran asas 4M, menulis, membaca, mengira dan menakul. Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Keteguhan rohani adalah penting bagi melahirkan individu yang murni akhlak dari insaf kepada pencipta. Oleh itu, unsur rohani dikembangkan bagi membentukkan individu seperti berikut: membentuk akhlak mulia, mempujuk dan membina disiplin diri, menyedari dan menginsafi tanggungjawab, menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan, menyedari dan menginsafi adanya Tuhan yang mencipta. Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi beri penekanan kerana emosi mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku dan bertindak, seperti perasaan tenang dan tingkah laku terkawal, memiliki semangat, kekitaan dan perpaduan. Aspek seterusnya, jasmani. Potensi jasmani merupakan keupayaan skill motor yang dimiliki oleh seseorang. Ia berkaitan dengan kecergasan fizikal diri manusia. Perkembangan unsur jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu berkeupayaan seperti berikut: melakukan riadah, menjaga kesihatan badan, berusaha meningkatkan daya pengeluaran, menggunakan tenaga fizikal untuk berdikari, memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari, menggunakan tenaga fizikal bagi kepentingan semua, mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulatif. Aspek seterusnya, ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Rakyat Malaysia yang berilmu mempunyai ciri-ciri berikut:
seperti gemar membaca, berfikiran luas dan terbuka, mencintai ilmu dan pengetahuan, sentiasa menambah ilmu dan pengetahuan, memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain, meningkatkan dan menyebarkan ilmu dan pengetahuan. Aspek seterusnya, tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan ditegaskan bahawa pendidikan hendaklah melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, sentiasa mempertingkatkan daya pengeluaran, mematuhi peraturan dan undang-undang negara, menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah, menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah, berusaha untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara, menyedari tugas dan tanggungjawab mesti dilaksanakan dengan sempurna. Aspek terakhirnya, insan seimbang dan harmonis. Keseimbangan adalah penting memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh, melibatkan semua potensi diri. Sebaliknya, seseorang yang bijaksana yang mampu menjawat masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia, tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. Falsafah pendidikan kebangsaan jelas menegaskan pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dan harmonis. Seterusnya, membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang aman dan damai. Terima kasih. 4.2 Elemen kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Elemen potensi ialah intelek. Intelek bermaksud ilmu yang bermanfaat, daya pemikiran logik dan analitik, daya pemikiran kreatif dan inovatif, hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kebenaran. Yang kedua ialah rohani. Rohani ialah kemantapan jiwa, keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan dan kepatuhan kepada agama, penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat. Elemen dari yang ketiga ialah emosi. Emosi ialah memupuk kasih sayang, memiliki semangat kekitaan dan kepaduan, menekankan tentang perasaan dan tingkah laku terkawal. Yang keempat ialah jasmani, berkaitan dengan kecerdasan fizikal diri manusia. Dan jasmani juga merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Antara proses pelaksanaannya ialah 1. Proses pelaksanaannya ialah menyeluruh. Menyeluruh ialah bakat dan potensi kebolehan tidak boleh dikembangkan secara bersaing, sebaliknya dihubungkan, iaitu diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Proses yang kedua ialah bersepadu. Bersepadu ialah peningkatan dan perkembangan merangkumi 4 aspek, iaitu jasmani, rohani, emosi dan intelek. Yang ketiga ialah seimbang. Proses seimbang. Proses seimbang ialah individu mestilah mempunyai ilmu, sasiah yang baik, percaya kepada Tuhan serta mempunyai akhlak yang terpuji. Yang keempat ialah harmoni. Keempat-empat aspek iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani perlu diseimbangkan. Selain itu, mampu menghadapi pelbagai cabaran dan menyelesaikan masalah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nuaiman bin Zaid Saham. Nombor matrik di 2019-2091-1855. Saya akan bincangkan Unit 4, Subtopik 4.3,
pendidikan di Malaysia, pendidikan berterusan. Konsep pendidikan berterusan. Pendidikan merupakan satu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula sejak dalam kandungan hingga ke akhir hayat. Sepanjang tempoh tersebut, pendidikan yang berlaku merupakan proses pemolehan, pembinaan dan pemindahan secara berterusan melibatkan pengetahuan, kemahiran, nilai, budaya dan kepercayaan. Pendidikan berterusan melibatkan 3 peringkat, iaitu peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat lepas sekolah. Pada peringkat awal, pendidikan yang diperoleh adalah secara tidak formal yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek pertuturan, bimbingan agama, asuhan budi pekerti, penjagaan kesihatan dan perhubungan fizikal. Di rumah, seseorang kanak-kanak menerima pendidikan asas yang melibatkan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Sejak lahir, seseorang remaja dididik untuk makan, minum dan bertutur, mengenali anggota badan, mengenali ahli keluarga, membersihkan diri, menguruskan diri dan sebagainya. Kanak-kanak juga dididik oleh ibu bapa dan ahli keluarganya dari segi adab, sopan dan sebagainya. Pada peringkat awal ini juga, kanak-kanak menerima pendidikan asas semasa di tadika sebagai kesinambungan. Pendidikan yang diterima di rumah, sebagai contoh, seseorang kanak-kanak diajar oleh ibu bapa serta ahli keluarganya untuk bertutur agar memahami dan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa. Sepanjang di tadika, kanak-kanak terus belajar untuk berkomunikasi melalui didikan pengasuh atau guru pendidikan awal kanak-kanak. Semasa di tadika juga kanak-kanak belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan kanak-kanak lain semasa belajar atau bermain serta pengasuh atau guru yang bukan dalam kalangan ahli keluarga mereka. Pada peringkat sekolah, murid-murid mendapat pendidikan formal yang melibatkan 4 peringkat sekolahan, iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Pada peringkat ini, penekanan adalah terhadap aspek-aspek yang berikut. Pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, pembentukan jati diri, perkembangan sosial, mengeratkan perpaduan, pemupukan nasionalisme, perkembangan bakat dan potensi, penghayatan agama dan nilai murni, perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Proses pendidikan berterusan berlaku sehingga ke peringkat selepas persekolahan. Selepas alam persekolahan, pendidikan terus berlaku semasa seseorang melanjutkan pelajaran itu ke institusi pengajian tinggi, di tempat kerja maupun dalam komuniti. Selain daripada itu, pendidikan terus berlaku secara pembelajaran kendiri sama ada melalui media massa atau melalui internet. Pada peringkat lepas sekolah, penekanan, penyesuaian hidup, perkembangan bakat dan potensi, penghayatan agama dan nilai murni, peningkatan perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Kriteria dan bentuk pendidikan berterusan. Nama saya Muhammad Syahir bin Muhammad Bakru. Nombor matrik saya 2019-209-1854. Saya dalam falsafah pendidikan negara. Dasar falsafah ini 4.4 menjelaskan pelaksanaan pendidikan menurut FPK. Pelaksanaan pendidikan menurut FPK terbahagi kepada nombor 1, pendidikan adalah salah satu usaha yang berterus. Yang kedua, pendidikan ke arah kembangkan lagi potensi murid. Yang ketiga, mendidik secara menyeluruh dan bersepatu. Yang keempat, membangunkan komponen intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan yang kelima,
membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Yang keenam, berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang pertama, pendidikan adalah satu usaha yang berterusan. Dalam pendidikan adalah satu usaha berterusan terbahagi kepada 9 komponen kecil. Antaranya adalah pemilihan kerjaya, penyesuaian hidup, pembentukan jati diri, perkembangan sosial, mengeratkan perpaduan, pemupukan nasionalisme, penghayatan agama dan nilai murni, dan yang terakhir perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Manakala yang kedua, ke arah kembangkan lagi potensi murid. Dalam hal ini merupakan bakat, kebolehan atau keupayaan yang ada dalam diri setiap individu. Sejak lahir, individu memiliki pelbagai keupayaan, namun begitu tidak semua bakat atau keupayaan dapat dilihat dengan jelas. Sebahagiannya lagi adalah terpendam dalam diri individu. Usaha ini memerlukan bakat yang ada dalam setiap individu dicungkil dan dipertingkatkan secara berterusan. Hal ini bukanlah satu usaha yang mudah, perlu dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh. Potensi individu dilihat dari 4 aspek kecerdasan, iaitu intelek IQ, rohani SQ, emosi EQ dan jasmani PQ. Yang ketiga, mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. Kembangan keempat potensi iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani adalah bagi membolehkan penguasaan ilmu, kemahiran, nilai, budaya dan kepercayaan. Kesemua elemen-elemen disebutkan diperlukan oleh manusia, memenuhi berbagai keperluan kehidupannya. Oleh itu, perkembangan keempat-empat dilakukan secara menyeluruh dan kesemuanya adalah sama penting. Perkembangan potensi ini adalah berpaksikan prinsip ketuhanan, iaitu penguasaan ilmu, kemahiran, nilai, budaya dan kepercayaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Yang keempat, membangun komponen intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam potensi intelek, bagi memastikan seseorang itu memperoleh perkara yang berikut, iaitu 4 perkara. Mempunyai asas 4M, menulis, membaca, mengira dan menakul. Yang kedua, meningkatkan dan menyebarkan ilmu. Yang ketiga, memanfaat ilmu untuk diri dan orang lain. Yang keempat, berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif. Melihat pada potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Tugahan rohani adalah penting bagi melahirkan individu yang murni, berakhlak mulia dan insaf kepada pencipta. Oleh itu, unsur rohani dikembangkan lagi bagi membentuk individu yang baik. Yang pertama, menyadari, menginsafi adanya Tuhan yang mencipta. Yang kedua, menghargai dan mensyukuri pemberian Tuhan. Yang ketiga, menyadari dan menginsafi tanggungjawab. Yang keempat, memupuk dan membina disiplin diri. Yang kelima, membentuk akhlak yang mulia. Bagi potensi emosi pula, mempengaruhi seseorang yang bertingkah laku dan bertindak. Dalam FPK, perkembangan emosi adalah bagi memastikan yang berikut ada 4. Perasaan tenang dan tingkah laku terkawal, memiliki semangat kekitaan dan perpaduan, memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang, menghargai serta nilai keindahan dan kesenian. Manakala perkembangan potensi jasmani adalah bagi memastikan seseorang individu berkeupayaan dalam melakukan riadah, menjaga kesihatan badan, berusaha meningkatkan daya pengeluaran, menggunakan tenaga fizikal untuk berdikari, memanfaat tenaga fizikal untuk berdikari, menggunakan tenaga fizikal bagi kepentingan semua, dan akhir sekali mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulatif. Elemen yang keenam, membangun pelajaran seimbang dan harmonis. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang
Pembangunan diri berlaku secara menyeluruh, melibatkan semua potensi ini. Dalam hal ini, ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya, bersyukur dengan nikmat yang diterima, tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi, berlaku baik dan tidak membetulkan diri sendiri, sedia membantu orang lain serta prihatin. Sebaliknya, seseorang yang bijaksana mampu menjawab jawatan yang diberikan. Pendapatan lumayan belum tentu kehidupan harmonis jika pada masa yang sama berbudi pekerti mulia, tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. FPK menjelaskan dan menegaskan pembangunan insan hendak seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan yang harmonis seterusnya untuk membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang aman dan damai. Yang keenam, berpaksi kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama rukun negara. Mempunyai kepercayaan beragama serta mematuhi dan mengamalkan segala perintah dalam FPK, kepercayaan dan kepatuhan terbahagi kepada 8. Yang pertama, mengakui kewujudan pencipta. Yang kedua, mengakui dan mengamalkan ajaran agama. Yang ketiga, melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Yang keempat, mengakui Tuhan dan alam dijadikan oleh pencipta. Yang kelima, meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama. Yang keenam, menyedari bahawa manusia dijadikan untuk memakmurkan alam. Yang ketujuh, menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatannya. Yang ke-8, yang terakhir, mengetahui bahawa fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh pencipta. Kesimpulannya, setiap individu perlu yakin wujudnya pencipta yang mencipta alam dan manusia. Hukum dan fenomena alam hendaklah difahami dan dipatuhi agar hukum dan fenomena alam hendaklah difahami dan dipatuhi agar kesejahteraan dan kemakmuran terpelihara. Manusia yang dijadikan oleh Sang Pencipta adalah bertanggungjawab untuk menjaga dan mentadbir alam. Sekiranya amanah ini diabaikan, boleh membawa bencana dan malapetaka yang boleh mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran manusia dan alam sekitar. Assalamualaikum, saya Nur Aina Syusha binti Muhammad Osman. Nombor metrik D2019209208. Saya akan meneruskan topik yang seterusnya iaitu matlamat pendidikan yang dihasilkan oleh FPK. Terdapat dua matlamat iaitu matlamat eksentrik dan eksentrik. Matlamat eksentrik ni ialah apa yang sepatutnya warga negara perolehi daripada pendidikan. Terdapat 6 matlamat FPK terhadap pembangunan insan iaitu berilmu pengetahuan. Ilmu itu penting kerana rakyat yang berilmu pengetahuan iaitu rakyat yang celik huruf, yang gemar atau pandai membaca dan sentiasa memanfaatkan ilmu yang dipelajarinya itu untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Orang yang berilmu ini juga sentiasa berfikiran terbuka dan berfikiran luas. Yang seterusnya adalah mahir, berketerampilan. Rakyat yang mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam melaksanakan dan menyempurnakan sesuatu tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang. Contohnya, individu yang mahir dalam bidang sukan, seni, teknikal, vocational. Misal kata individu itu mahir dalam bidang sukan, sukan larian 100 meter. Individu itu haruslah berusaha berlari bersungguh-sungguh untuk mencapai sasarannya iaitu menjadi juara dalam larian 100 meter tersebut. Yang seterusnya adalah berakhlak mulia. Rakyat yang berakhlak mulia dapat mengetahui dan membezakan nilai baik dan buruk serta menyedari kesan daripada perbuatan yang telah dibuat sama ada baik maupun yang buruk, agar individu yang berakhlak mulia dapat menghayati nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan dan dapat mengukuhkan perpaduan sesama insan.
Yang keempat adalah beragama. Berpegang teguh kepada agama juga merupakan salah satu kriteria yang penting dalam pembangunan insan kerana ia dapat melahirkan pegangan agama ni, beragama ini dapat melahirkan individu yang mengikuti dan mengamalkan ajaran yang telah diajar kepada mereka. Selain itu, dengan berpegang kepada ajaran agama, mereka juga haruslah mengakui manusia dan alam dijadikan oleh pencipta kerana setiap individu yang beragama itu sendiri haruslah percaya bahawa adanya pencipta yang mencipta makhluk dan alam semesta, dan mereka haruslah menyedari bahawa manusia perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Yang kelima iaitu bertanggungjawab. Individu itu haruslah menyedari bahawa tugas dan tanggungjawab adalah amanah. Apabila diamanahkan untuk membuat kerja, maka haruslah individu itu melaksanakan tugasan yang diberikan dengan sempurna tanpa meminta balasan ataupun pujian. Individu itu juga harus menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah. Yang terakhir adalah sejahtera diri. Sejahtera diri ini perlu ada dalam setiap individu agar dapat mewujudkan perhubungan yang baik sesama insan serta mempunyai fikiran yang waras, jiwa yang tenang dan badan yang sihat serta mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup pada masa akan datang. Hal ini dapat melahirkan individu yang mempunyai kesedaran diri supaya negara sejahtera, aman dan harmoni. Matlamat yang kedua, seterusnya matlamat eksentrik iaitu sumbangan warga negara. Warga negara Malaysia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, iaitu dalam perhubungan dalam keluarga, individu yang terdidik dan dengan sifat dan perwatakan yang unggul mampu untuk membina keluarga yang bahagia, harmoni, makmur dan sejahtera. Yang kedua, kepada masyarakat, pendidikan sebagai suatu proses pemasyarakatan dan pembudayaan di mana ia dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan makmur serta dapat membina perpaduan antara kaum dan mewujudkan perasaan kasih sayang antara masyarakat, saling bertoleransi dan memupuk amalan hormat menghormati. Dan seterusnya, sumbangan rakyat Malaysia kepada negara. Perpaduan adalah sangat penting bagi sebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia kerana Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat dapat hidup dalam keadaan aman, damai, tenteram dan harmoni. Negara yang harmoni dan makmur dapat menjamin perkembangan ekonomi dan pembangunan negara dalam semua bidang. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu dilatih dan dimahirkan dalam pelbagai bidang supaya dapat melahirkan modal insan yang produktif dan inovatif. Kemahiran dan ketekapan dalam menggunakan teknologi juga perlu bagi meningkatkan produktiviti dan sekaligus memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Dalam FPK juga telah ditegaskan 7 perkara ini. 7 perkara seperti mengekalkan kestabilan negara, memupuk keharmonian keluarga, mempunyai semangat patriotik dan cinta akan negara, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara, sentiasa mematuhi, mengekalkan dan mempertahankan perlembagaan dan mewujudkan ekonomi bangsa dan negara dengan menggunakan sains dan teknologi, dan yang terakhir adalah memupuk kerjasama bakti, toleransi, kekitaan dan hormat menghormati untuk perpaduan. Sekian, terima kasih.
Selamat sejahtera kepada lecturer. Saya akan membentangkan 4.6, subtopik 4.6 iaitu peranan guru ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan ini ada 5 komponen. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, profesional. Dan yang ketiga, pengajaran. Yang keempat, perundingan. Dan yang kelima, penyelidikan. Komponen pertama iaitu ketuhanan. Sebagai seorang guru, guru perlu memikul amanah bahawa kerjaya sebagai pendidik itu merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Amanah guru itu perlu datangnya dari sesama manusia seperti ibu bapa, masyarakat dan kerajaan. Suatu ibadah yang memberikan sumber rezeki dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang guru, mereka perlu gandakan usaha dan memberi didikan yang terbaik dan sempurna sebagaimana yang diamanahkan. Sebagai contoh, seorang guru perlu mengajar anak murid dengan sempurna dan perlu menyampaikan ilmu itu dengan cara yang sempurna. Contohnya, apa yang diajar oleh guru tu, murid tu perlu faham. Guru tu bukan sahaja mengajar sekadar makan gaji. Dengan ini, dapatlah membentuk akhlak murid-murid untuk menjadi insan yang cemerlang dan berguna pada masa hadapan. Komponen yang kedua ialah komponen profesional. Yang ini juga paling penting dan merupakan pada tahap yang kedua. Guru tahu apa yang nak dilakukan dalam kelas sebab mereka lebih tahu apa yang nak ajar dalam kelas. Sebagai contoh, jika seorang guru masuk kelas sebagai guru ganti, mereka perlu memberi pelajar tersebut kerja yang berfaedah seperti memberikan latihan atau guru boleh mengajar murid tu dengan ilmu yang apa yang guru tersebut ada. Bukan membazir masa ataupun suruh buat kerja sendiri. Sebab dalam masa tersebut mereka dapat memberikan ilmu yang terbaik buat anak murid mereka. Sebagai guru juga sentiasa mencari ilmu dan sentiasa peka dengan isu semasa dan perlu tahu jika berlaku sesuatu, apa penyelesaian, apa yang boleh diberi kepada masalah tersebut. Yang ketiga, komponen pengajaran. Komponen pengajaran di sini bermaksud untuk melahirkan murid yang cemerlang yang perlu melibatkan dalam pelbagai seperti kemahiran, pengetahuan, bahasa dan nilai. Boleh dikatakan empat perkara ini adalah penting untuk melahirkan murid cemerlang. Untuk menyampaikan tersebut, guru perlu menguasai perkara tersebut dan berkebolehan untuk menyampaikan perkara tersebut kepada anak murid. Sebagai seorang guru, setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk menterjemahkan ke dalam amalan yang berkesan. Benda yang paling penting diamalkan ialah kemahiran mengajar. Komunikasi dengan pelajar juga penting kerana ia juga merupakan cara yang berkesan dan pengendalian teknologi. Pengendalian teknologi di sini bermaksud cara mereka seorang guru menyampaikan atau mengajar murid tersebut. Contohnya sekarang ni kita ada PowerPoint, boleh guna LCD. Sebagai guru juga mereka sentiasa perlu berpengetahuan secara mendalam dalam kurikulum, pedagogi khusus dan dan juga matlamat pendidikan penting. Komponen yang keempat pula, komponen perundingan. Guru adalah pemimpin, pembimbing dan pendorong untuk memastikan tiada murid yang tertinggal di belakang. Guru perlu bertindak sebagai perunding yang cekap
Sebagai perunding ni, peranan guru ialah memastikan tiada masalah atau halangan dalam memastikan murid berjaya. Komponen seterusnya ialah komponen penyelidikan. Komponen yang kelima, yang terakhir ialah komponen penyelidikan. Komponen penyelidikan ni macam sentiasa, guru perlu sentiasa mendahului era dengan bersedia memperbaiki diri bagi meningkatkan tahap profesionalisme. Contohnya, guru perlu ikut masa, guru perlu ikut dengan teknologi terkini. Contohnya macam apa latihan atau apa cara untuk pelajar kalau buat benda ni mereka boleh mencapai. Guru juga perlu boleh membuat penyelidikan ini dalam konteks amalannya dalam bilik darjah. Dengan ini mereka lebih dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Jika mereka dah dapat mengenal pasti apa kekurangan dalam menyampai dalam pengajaran, mereka boleh meningkatkan tahap murid-murid untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik. Urusan yang kami dapat dalam tajuk unit 4 ini iaitu falsafah pendidikan kebangsaan merupakan penyataan yang mengandungi perkara-perkara yang mesti menjadi panduan dan rujukan untuk merancang, melaksana dan mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Secara tersurat, falsafah pendidikan kebangsaan mengandungi 2 ayat dan 69 patah perkataan tentang proses dan matlamat pendidikan yang dihasratkan. Penyataan ini di dalam ayat pertama menjelmakan bentuk-bentuk proses pendidikan yang dilaksanakan, manakala ayat kedua merupakan keberhasilan pendidikan tersebut dalam membina rupa wajah rakyat Malaysia, iaitu rakyat yang mempunyai ciri-ciri K-workers, E-workers dan C-workers. Selain itu, yang mempunyai nilai-nilai rakyat Malaysia yang sedia menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Walau bagaimanapun, keberhasilan tersebut bergantung kepada sejauh mana guru-guru sebagai pelaksana dan memahami dan menterjemahkan hasrat tersebut menerusi peranan yang mesti ditunaikan. Sekian, terima kasih.